dalang tersebut. Seterusnya hari ini di studio kami nak berkongsi pada anda untuk pengetahuan anda semua bermula 15 Jun hingga hujung tahun ini, satu skim yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dipanggil sebagai skim perubatan madani. Bagaimana skim ini boleh memberi manfaat untuk anda yang berada dalam kategori golongan B40? Anda boleh dengar sini, berikan pertanyaan anda dan kita bersama dengan seorang tetamu untuk bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan skim ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Dr. Yusni Aris Elias Haris selaku Pengurus Seksyen Pakej Manfaat dan Mekanisme Pembekal Protect Health Corporation Sendirian Berhad. Dr. Yusni, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, skim ini kita pernah bincangkan sebelum ini, jadi kita nak memperincikan barangkali mungkin kita ada penonton yang tak sempat menonton minggu lepas baru nak menonton kali ini berkaitan dengan skim perubatan madani ini yang akan memfokuskan tentang penjagaan kesihatan primer akut. Tapi sebelum kita bercerita berkaitan dengan skim tersebut, mungkin doktor boleh kongsikan dengan lebih mendalam sedikit apa yang dimaksudkan dengan penjagaan kesihatan primer akut ini. Okey, terima kasih Syu. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada RTM dan juga Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menjemput kami daripada Protect Health Corporation untuk berdiskusi berkaitan skim perubatan madani pada pagi ini. Secara generalnya, kesakitan akut berdasarkan daripada international definition didefinisikan sebagai kesakitan pada anggota badan yang berlaku secara tiba-tiba dan selalunya berlaku pada tempoh masa yang tidak lama tetapi boleh juga sehingga ke 30 hari dan sakit ni akan hilang apabila punca rawatan ni dirawat sepenuhnya. So di antara perkara yang menyebabkan berlakunya kesakitan akut ini adalah contoh seperti kemalangan di mana terjadinya luka, melecur, terserliuh dan sebagainya ataupun komplikasi daripada penyakit kronik itu sendiri. Contohnya penyakit kencing manis ataupun kita kata reactivation of penyakit-penyakit seperti arthritis dan sebagainya. Dan selain daripada kesakitan itu sendiri, pesakit ini boleh juga mengalami simptom seperti bengkak, kekejangan otot, kemerah-merahan dan juga kita kata numbness lah, kebas dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya skim perubatan madani ini boleh membantu perubatan sakit-sakit yang dikongsikan oleh doktor seketika tadi? Okey, di dalam skim perubatan madani ini secara umumnya kita actually melalui adalah inisiatif kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia dan kita sebagai Protect Health Corporation sebagai agensi pelaksana di mana program skim perubatan madani ini telah dilancarkan bermula 15 Jun sehingga 31 Disember tahun ini yang akan memberi manfaat kepada kita estimate lebih kurang 700,000 penerima B40 yang layak iaitu penerima skim bantuan tunai ramah sumbangan tunai ramah dan actually mereka boleh mendapatkan rawatan untuk kesakitan akut ini di klinik swasta yang berdaftar dengan skim ini. Secara percuma. Secara percuma, betul. Tahun ini. Tapi betul. Untuk ada kategori-kategori tertentu kan macam bujang yang dah berkahwin semua tak sama maunya kan? Betul. Kalau tu boleh kongsikan. Okey. Bagi yang berkeluarga, kita sehingga hujung tahun ini mereka mendapat limit, kita kata limit sehingga RM250. Bagi individu warga emas tanpa pasangan sebanyak RM125 dan bagi individu kita kata single sebanyak RM75. Sehingga hujung tahun. Ya. Bagaimana mekanisme pelaksanaan skim perubatan madani ini sebenarnya? Okey, bila pesakit ataupun individu ni untuk mereka mendapatkan rawatan akut ini di klinik-klinik swasta yang berdaftar dengan kita, so mereka boleh pertama melakukan semakan kelayakan di laman website kita iaitu Protect Health Corporation, protecthealth.com.my dan juga melalui aplikasi MySejahtera. Selepas mereka semak dan mereka layak, so mereka boleh ke klinik yang berdaftar dengan kita yang mana untuk identify tu dia ada pelekat di klinik tersebut ataupun dia boleh semak juga di kita punya laman website kita senarai klinik yang ada dan seterusnya pergi mendapatkan rawatan. Dan selepas selesai mendapatkan rawatan, baki daripada yang kita assign tadi tu, kita akan tolak berdasarkan berapa kos yang incur lah semasa mereka mendapatkan rawatan di klinik swasta tersebut. Tapi untuk berkeluarga, umpamanya kalau anaknya sakit, itu memang boleh masuk dalam skim sekali lah. Boleh. Contoh kalau anak tiba-tiba demam. Betul. Kena HFMD ke, nak pergi KK, ramai kan buat. Betul. Kalau nak
nak buat temu janji penuh pula. Anak dah sakit ni kan. Jadi boleh bawa ke klinik swasta yang berdaftar di bawah skim perubatan. Tak semua klinik. Jadi boleh disemak. Semak kelayakan. Bawa anak lepas tu macam ni, mereka tak perlu bayar apa-apa kan? Ya, benda ni percuma dan klinik pun tidak akan mengenakan charge tambahan kepada pesakit. So pesakit basically tidak mengeluarkan sebarang duit lah untuk mendapatkan rawatan di klinik swasta. Okey, ni kami kongsikan di laman sesawang Protect Health. Anda boleh mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan skim perubatan madani, membuat semakan klinik-klinik swasta yang berdaftar di bawah skim ini. Sebab bukan apa, kita takut nanti ada yang bawa ke klinik-klinik swasta lain tak berdaftar. Nanti kan dia marah pula. Betul. Nanti kan dia kena bayar nanti. Confusion kan dia. Jadi kita nak kena terangkan secara mendalam di sini ya, hanya klinik swasta yang terpilih saja. Anda boleh buat semakan di sini di paparan yang kami kongsikan sekarang ini di skrin anda, di manakah lokasi-lokasi klinik swasta yang berdaftar di bawah skim perubatan madani ini. Okey, tak semua rawatan yang akan diberikan secara percuma ya, ada rawatan-rawatan tertentu je doktor kan? Ya, betul. Kita ada berapa rawatan yang kita cover di bawah skim perubatan madani ini. So, kebanyakannya actually untuk merawat kesakitan akut. Contohnya adalah seperti ubat-ubatan. Pesakit boleh mendapatkan ubat untuk macam mengurangkan kesakitan, menghentikan keradangan dan sebagainya. Dan andai kata ada macam luka dan sebagainya, pesakit boleh datang untuk mendapatkan cucian luka. Ataupun kalau ada perlukan jahitan dan sebagainya, boleh juga mendapatkan jahitan di klinik swasta tersebut. So basically rawatan ni adalah lebih rawatan yang bersesuaian di peringkat klinik primer dan klinik yang berdaftar kita adalah klinik swasta pada masa itu. Kalau doktor boleh kongsikan bagaimana sebenarnya skim perubatan madani ini bukan sahaja memberikan manfaat untuk masyarakat Malaysia tetapi juga untuk petugas-petugas kesihatan dan juga kondisi sektor kesihatan awam di negara kita. Bagaimana skim ini boleh membantu? Skim ini bila kita memberikan peluang kepada golongan yang kita terlayaklah untuk skim ini, so mereka actually boleh mendapatkan rawatan di klinik swasta dan rawatan ini actually boleh pada saya actually boleh mengurangkan kita kata temu janji ataupun akses ke fasiliti kerajaan yang mungkin actually memerlukan lebih kita kata memberi penekanan kepada penyakit-penyakit yang lagi serius dan sebagainya. Yalah, sebab kadang-kadang klinik kesihatan ni agak sesak ya. Betul. Bukannya kita nak menuding jari ke apa, tapi kita faham sebab orang yang sakit ni ramai. Yang sakit pun macam-macam hal. Betul. Jadi kadang-kadang perkara remeh itu boleh dibawa ke klinik biasa. Jadi sebab itulah skim ini diperkenalkan doktor ya. Setakat pelaksanaan bermulanya skim ini, bagaimana respon ataupun tahap penggunaannya setakat ini? Kita mendapat respon yang menggalakkan daripada kita kata penerima manfaat yang layak. Of course benda ini adalah projek pilot, projek rintis dan kita bermula di 10 daerah iaitu di Johor, Johor Bahru, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor ada beberapa daerah. Kita juga ada di Perak, di Kinta, di Pulau Pinang di Timur Laut, kita juga cover Kuching dan juga Kota Kinabalu. Dan of course benda ni baru bermula dan kita mendapat respon yang sangat bagus, feedback yang sangat bagus daripada rakyat yang boleh actually mengakses perkhidmatan swasta untuk merawat kesakitan akut mereka. Sekiranya mereka memerlukan rawatan lanjut, mereka boleh saja terus ke hospital besar dan mendapatkan surat rekomendasi daripada klinik tersebut? Sekiranya kesakitan akut ini diperiksa oleh doktor di klinik swasta tersebut dan memerlukan kita kata rawatan lanjut, so mereka akan dirujuk kepada fasiliti Kementerian Kesihatan, fasiliti kerajaan untuk mendapatkan rawatan yang lebih bersesuaian dengan penyakit yang dihadapi mereka lah. Of course kita punya pengamal perawatan swasta kita akan meneliti dahulu
penyakit tersebut dan membuat rekomendasi ataupun rujukan selanjutnya. Tapi bayaran juga tidak akan dikenakan lah untuk pesakit walaupun dia dirujuk ke hospital. Because dirujuk ke fasiliti kerajaan, fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, bagaimana prosesnya? Okay, kita nak cerita ni, datang ke klinik, kita buat semakan, dia tengok okey klinik ni ada berdaftar dengan skim perubatan madani. Apa yang perlu dilaksanakan oleh individu ni selepas membawa diri mereka ke klinik, so apa proses yang perlu dilalui? Macam tadi, macam saya maklumkan, kita semak dulu kelayakan sama ada di aplikasi MySejahtera ataupun di website Protect Health, dan seterusnya pergi ke cari klinik mana yang berdaftar dengan kita. Kemudian ke klinik tu dengan membawa IC saja sebagai kita kata identiti, pengenalan kan. Tapi kena bagi tahu lah, saya datang nak boleh maklumkan kepada kaunter di hadapan tu saya layak untuk skim perubatan madani dan ingin mendapatkan rawatan untuk kesakitan saya lah, kesakitan akut saya. Dan doktor akan membuat semakan dan seterusnya memberikan rawatan. Dan selepas itu baki yang ada tu pesakit juga actually selepas dapatkan rawatan, so kita akan deduct lah daripada baki asalnya kita allocate setiap berikut kategori kan. Okay, contoh kalau keluarga, contoh satu sesi rawatan 100 kali masuk ubat lah kan. Jadi baki lagi 100.5. Betul. Boleh pakai sehingga hujung tahun. Sehingga hujung tahun ini. Untuk satu keluarga lah. Untuk anak sekali, isteri, suami semua boleh tak ada hadnya lah ya. Okey, sekali lagi wawarkan di mana laman sesawang untuk penonton kita mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan skim perubatan madani ini. Okey, bolehlah lawati laman sesawang Protect Health .com.my/skim perubatan madani, dan boleh di situ actually ada semakan untuk kelayakan dan juga untuk carian klinik yang berdaftar di bawah skim perubatan madani. Okey, sekarang maklumat di hujung jari je kan, boleh guna permintaan anda. Pergi saja ke laman sesawang tersebut untuk membuat sebarang semakan sama ada anda layak atau tidak, ataupun klinik-klinik yang berdaftar di bawah skim ini. Betul. Terima kasih kepada Dr. Yusni Aris bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan skim perubatan madani. Seterusnya